نسبة إلى قرية من أعمال جرجان وهو الإمام أبو مسلم. يقول أبو زرعة محمد بن يوسف بن محمد الجندي الكشي قال في سننه في باب فضل سرقته وهو أول ثلاثياته تنبغي أول ثلاثياته. بالسند إليه قال حدثنا عمرو بن محمد الثاني قال حدثنا عبد الله بن نافع الأنصاري أنه أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الكتاب 21 السنن لأبي مسلم الكشي بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة نسبة إلى قرية من أعمال جرجان. قولوا ما شاء الله شيخ عزيم ni kata segok. قولوا ما شاء الله. Apa itu kak? Azim. Baik. Sebelum daripada kita bahas ni, iaitulah pertama sekali kita ada dua nama. Iaitu dua nama Ada dua nama yang perlu kita tanda siap-siap. Iaitu yang pertama ialah Abu Zur'ah. Kemudian Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al-Junaidi Tapi lagi nak betul. Nak bahas Al-Kashi. Ini satu nama. Dan nama yang kedua ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Nama yang kedua ialah Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah bin Muslim. Walaupun dia tak nampak kan. Ni dia cerita balik. Dia terbalik. Apa dia? Dia jadi terbalik. Jadi kalau terbalik, Ana seingat ada dulu ada yang hang nampak betul bila hang kemah budak aku dulu ada yang banyak-banyak barang-barang yang dulu-dulunya zaman Jelumiah. Kau beli banyak. WhatsApp belakang. Saya kemah mic tu. Kan mic stand. Sini stand. Aku buang. Aku buang yang banyak-banyak. Dalam bilik tu tau. Abang dalam bilik tu buang. Dah aku buang habis semua. Aku sini yang buang. Tak apa beli dua, biar tu pergi stand nak. Beli sebab yang tu pun nak rosak dah kan. Jadi memang dia boleh bukan. Ikhlas. Baik. Jadi di sini ada dua nama, Abu Zur'ah Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al-Junaidi Al-Kashi dan Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah bin Muslim. Nanti anda akan tulis lagi nama panjang dia. Jadi ada dua nama sini. Kenapa anda sebut dua nama sini? Supaya diperbetulkan kesalahan yang berlaku. Taib ya Syekhna. Dia sebenarnya boleh daripada sini kita ambil gambar, kita screenshot, dia terbalikkan balik. Dia akan jadi betul balik. Kalau awak nak tengok. Taib, ala kulli hal. Di sini musannif sebut apa? Al-qala al-kitabul hadi wal 20 as-sunan li Abi Muslim al-Kashi. Dia cara baca al-Kashi macam mana? Hala kaunil kashi tu maqru'an bi fathil kaf, dengan fathah kaf.
Ini al-kashi. Wa tasdid shin al-mu'jamah. Yani bahawa dan tasdid shin al-mu'jamah yang bertitik. Ini kashi. Nisbatan. Baca dulu. Kerana nisbah. Nisbatan i'rab boleh dua. Pertama ialah maf'ul li ajlih. Tamam? Ataupun di i'rab sebagai apa dia? Hal. Ay hala kaunihi mansuban. Tamam? Nisbatan kerana nisbah ataupun hal keadaan apa? Disandar, dinisbah ila qaryatin, daripada karyah, satu kampung, min a'mali Jurjan, daripada apa? A'mal. Apa a'mal? A'mal ni makna jajahan. No? Masa ngaji guru terjemah kerajaan ataupun pekerjaan atau pemerintah. Yang ni apa? Jajahan. Mana jajahan macam ni contohnya. Tak, jajahan apa? Jajahan Jurjan. Ini tempat lah. Daripada daerah Jurjan, bahasa mudah. Wa huwa, dan bermula ia. Ia mana? Ia Abu Muslim Al-Kashi kat atas tu. Abu Muslim Al-Kashi. Tak. Apa dia tu? Wa huwa, dan mula Abu Muslim Al-Kashi al-Imam Abu Muslim. Wa yuqalu, dan dikatakan ai lahu. Wa yuqalu, dan dikatakan ai lahu Abu Zur'ah. Jadi zahir kalam al-musannif ada dua kunyah. Tamam? Abu Muslim ataupun apa dia? Abu Zur'ah. Baik, nama dia apa Syekhana? Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al-Jandi. Al-Jandi. Betul tak? Bagi hampa ada tak? Dr. Muhammad Muti' dia bagi gambar Al-Jandi. Al-Janadi. Tamam? Dengan apa? Fathal Jim. Cuma masa mengaji yang guru baca Al-Jundi. Tamam? Al-Jundi atau Al-Jandi. Cumanya kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahmatullahi alaih dalam syarahnya menyebutkan Al-Jandi salah tashif. Yang betulnya adalah Al-Junaidi. Tamam? Al-Junaidi. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi bukan Al-Janadi ataupun Al-Jandi. Sawabnya apa dia? Al-Junaidi. Tayyib. Kemudian Al-Kashi. Al-Kashi. Kenapa anda datangkan dua nama ni? Mengapa anda datangkan nama ni, dua nama ni? Kerana yang pertamanya ialah bahawasanya Al-Imam Al-Imam Al-Syekh Al-Muhaqqiq Dr. Wa'il Al-Hambali hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam tahqiqnya bahawasanya berlaku kepada musannif yakni Al-Imam Al-Ijluni waham. Waham tu pada ay khata'un mansya'ul waham. Khata'un mansya'ul waham. Iaitulah berlaku pada Imam Al-Ijluni kesalahan. Kerana apa? Kerana berlaku waham. Apa dia tu? Sebenarnya sunan ini dikarang oleh yang kedua. Ni sahibus sunan. Tamam? Siapa yang mengarang sunan? Yang nombor dua ni. Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah bin Muslim. Inilah pengarang sunan. Tamam? Bukanlah yang atas. Musannif sebut yang mana pengarang sunan? Yang atas. Abu Zur'ah Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Al-Junaidi Al-Kashi. Musannif kata yang ni. Sebenarnya bukan. As-Sunan karangan yang kedua, iaitu Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah bin Muslim. Ini yang mengarang sunan. Tamam? Ini adalah berlaku kesalahan bagi musannif rahmatullahi alaih. Kerana kata tapi Ad-Doktor Wa'il Al-Hambali, kemudian anda rujuk balik ke dalam kitab Ar-Risalah Al-Mustadhrafah ataupun Mustatrafah karangan Al-Kattani. Memang betul. Dia sebut sunan dikarang oleh Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah bin Muslim. Kalam sahih, madbut. Tamam? Dengan bantuan apa? Bantuan hotspot sahabat kita. Banyak manfaat. Tak? Tamam? InsyaAllah. Hotspot pula. Kalau tak tu mampu terah tengok kena. Tak? Baik. Tamam insyaAllah. Jadi perbetulkan balik. Tapi jangan bulat. Cuma buat ta'liqat. Ini ialah apa? Salah. Kemudian yang benarnya ialah kaza wa kaza. Intaha Syekh Wa'il Al-Hambali ridhahullah ta'ala. Bukan bulat. Antar cuma tulis apa dia? Yang benarnya
Yang mengarang sunan ialah nama ni, bukan yang ni. InsyaAllah. Yang ni musannif kata apa? Yang karang sunan ialah Abu Zur'ah Muhammad bin Yusuf bin Muhammad al-Junaidi. La, bukan begitu ya ayuhal musannif. Yang benarnya adalah Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah bin Muslim, sahibus sunan. InsyaAllah. Hatta termasuk juga Al-Imam Syekh Jamaluddin Al-Qasimi syarah pun sama juga. Dia ikut musannif. Dia pun tak perasan benda ni. Tamam, wa hadha wahamun. Fal-kashi hadha ghairu sahibis sunan. Hadha tuwfiya sanah 390. Yang ni wafat bila? 390. Abu Zur'ah yang ni wafat 390. Adapun yang ni wafat bila? 292. Jadi pengarang sahibus sunan wafat pada 292. Tiba-tiba musannif letak kepada orang yang wafat dia bila? 390 Hijrah. Faham tak Ustaz? Yang ni. Yang ni Abu Zur'ah ni 390 wafat dia Hijrah. 360 Hijrah. Kemudian yang ni wafat 292 Hijrah. Yang manakah yang mengarang sunan? Yang ni, nombor 2. Tamam? Semuanya musannif Al-Ijluni pengarang 40 hadis ni, dia pergi letak nombor 1. Dia pergi letak bahawa sunan dikarang oleh yang ni. Siapa yang karang sunan? Nombor 2 kan nombor 1? Nombor 2. Dia kata nombor 1. Tamam? Yang ni apa? Al-Ijluni mengatakan yang mengarang sunan ialah Abu Zur'ah Muhammad bin Yusuf. Tapi sebenarnya la. Yang benar yang mengarang sunan ialah Abu Muslim Ibrahim. Tamam? Taib. Kenapakah berlaku, macam mana musannif boleh berlaku kesilapan ini? Kerana waham pada perkataan Al-Kashi. Ni pun ada Al-Kashi. Dua-dua ada gelaran Al-Kashi. Fawaqa'a fil al-musannif fil waham. Berlaku pada waham pada musannif. Pada ni apa? Al-Kashi dan Al-Kashi. Kedua-duanya ada gelaran Al-Kashi. Tamam? Baik. Boleh tu? Baik. Maratan ni. Jadi siapa yang mengarang sunan? Nama penuh dia adalah Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah bin Muslim. InsyaAllah. Baik. Kemudian tambah lagi. Bin Ma'iz bin Kash. Bin Muslim, kemudian bin Ma'iz bin Kash. Bin Ma'iz bin Kash. Bin Ma'iz bin bin Kash. Macam yang sebut tadi, berlaku waham kepada musannif rahmatullahi alaih kerana bahawa dua-duanya Al-Kashi. Dan Al-Kashi adalah nisbah kepada kampung. Jadi kita baca qaryah daripada jajahan mana Jurjan. Tamam? Baik. Kemudiannya, jadi kita nak berkisarkan pada terjemah bukan kepada yang disebut oleh musannif Abu Zur'ah. La. Kepada siapa? Abu Muslim. Faham tak Syekh? Syekh Adam faham? Baik. Kembali pada Abu Muslim. Jadi Al-Imam yang ni abang ni umur. Umur lah. Kenapa boleh? Bukan umur. Wafat. Kenapa boleh? Tak. Taib. Cumanya jadi kita nak berkisarkan tentang dua perkara. Yang pertama tentang musannif, kemudian kitab, dan kita sebut dia, kita takrifkan yang nombor 2. Itu adalah dia pengarang kitab yang asal. Iaitu siapa dia? Al-Imam Abu Muslim Ibrahim bin Abdullah bin Muslim bin Ma'iz bin Kash. Bagi musannif rahmatullahi alaih yang wafat pada 292, tidak? Iaitulah yang pengarang sunan ni, bahawasanya dia ada dua gelaran. Yang pertama Al-Kashi, yang kedua Al-Kaji. Ada dua wajah. Al-Kashi dan Al-Kaji. Al-Kashi itu nisbah apa? Nisbah bentuk dia. Al-Jaddihil A'la. Bukan nisbah kampung. Nisbah kampung itu seperti mana disebut oleh musannif. Tapi yang benarnya, yang tepatnya dia, seperti disebut oleh Imam Ibn Nasruddin Al-Dimashqi dalam Tawdihul Mushtabih,
mengatakan Al-Kashi nisbah kepada datuknya yang paling atas tadi. Siapa dia? Bin Ma'iz bin Kash. Maka Al-Kashi nisbah kepada datuknya. InsyaAllah. Itu wahidah. Kemudian boleh juga dibaca dengan Al-Kajji. Bil Jim. Boleh dibaca dengan apa? Bil Jim. Al-Kajji. Apa mana Al-Kajji? Al-Kajji. Ikhwana, Al-Kajji dengan makna apa? Al-Kajji daripada perkataan jis. Jis tu apa? Baru ni baca. Baru ni kita baca dah. Seperti Nurah. Wal jis. Jis dalam pada Mukhtasar Latif. Sudah Mukhtasar Latif. Siapa dia buat Mukhtasar Latif? Ada buat Mukhtasar Latif? Dia buka Mukhtasar Latif. Dia kata Al-Alih Al-Jis. Al-Jis. Siapa dia Al-Jis? Baru ni buka. Yang kita terjemah dengan yang warna putih, ngelah. Ataupun plaster. Faham tak? Orang buat binaan rumah. Aywa. Al-Jis. Dalam bahasa Farsi. Jis bahasa Arab. Dalam bahasa Farsi dipanggil apa? Kaj. Jis. Dan juga apa dia? Dalam bahasa Farsi dipanggil kaj. Jadi kenapa musannif dipanggil Al-Kajji? Kerana bahawasanya satu hari apa dia? Musannif nak buat rumah untuk dia. Nak buat Muslim, nak buat rumah. Buat rumah daripada apa? Ngelah. Daripada plaster. Faham tak? Maka asyik-asyik disebut apa? Hatu kaj. Bawa mari buat plaster. Faham tak? Dah buat rumah. Faham tak? Akhirnya apa? Dikenali dah dengan sebab perkataan tersebut. Diberi gelaran Al-Kaj. Yang ni apa? Al-Jissi. Yang disebut kepada plaster ataupun ngelah. Kerana apa? Kerana dia buat rumah daripada plaster. Kemudian asyik disebut apa? Hatu kaj. InsyaAllah. Taib. Dan ada pun berkenaan dengan musannif rahmatullahi alaihi apa disebut Imam Az-Zahabi dalam Siyaru A'lami An-Nubala, bahawasanya musannif atau ingat anda sebut betul Abu Muslim. Abu Muslim adalah daripada kalangan ulama yang mana kana Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Dariran dengan mana orang yang buta. Musannif adalah orang yang buta, yang ni apa? Abu Muslim adalah orang yang buta. Dan juga bahawasanya ia ni adalah orang yang kaya. Wa kana sariyan nabilan mutamawwilan. Orang yang kaya, kaya sungguh. Dia pernah datang kepada Baghdad dan dia buat majlis riwayat. Izdahamu alaihi. Dan bayangkan dalam majlis itu ramainya orang mengaji dengan dia sampai ada 7 mustamli. 7 mustamli ni apa? Ni kena ingat istilah mustamli. Mustamli tu apa? Orang yang mana contoh kita ni sini. Bayangkan kalau contoh macam tempat yang luar macam masjid. Dulu tak ada mic. Orang belakang nak dengar apa siapa? Takkan dengar bila suara Tok Guru. Kuat semua suara Tok Guru. Kena ada mustamli. Mustamli tu orang yang menyampaikan suara. Yang ni masalah kalau tempat besar ni, faham tak? Tok Guru sini ada seorang. Supaya siang ni boleh bagi tahu kepada dari belakang. Mustamli, dia panggil apa? Mustamli. Sini mustamli, sini mustamli, sini mustamli, sini mustamli, sini mustamli. Dalam majlis ada 7 mustamli. Orang mubalik juga. Mubalik nafsu. Betul khilaf dalam mustalah hadis. Kalau dengar daripada mustamli, adakah boleh kita kata kami dengar hadis daripada Tok Guru? Kan habuk daripada mustamli. Ini khilaf. Tamam? Sebab itulah dalam majlis nak ramai tak ramai 7 mustamli. So dia apa? Hak ni ke sini, hak ni ke sini, hak ni ke sini, hak ni ke sini. Yuballigh sahibahu. Tamam? Dan ketika itu majlis dia tu yang dibuat oleh Imam Abu Muslim Al-Kashi atau Al-Kajji, sampai tahap orang kena tulis hadis daripada dalam keadaan berdiri. Yang ni apa tempat berdiri? Orang tulis dalam hadis daripada dia keadaan berdiri. Tak ada tempat. Sempit, tak ada tempat. Wa kataba an-nasu anhu qiyaman. Dan dikira hadir orang yang hadir dalam majlis tersebut dikira daripada sudut dakwat pen. Tempat dakwat pen tu. Jebu tak? Jebu tak mari. Tu yang dakwat pen tu, tempat dakwat pen, simpan dakwat tu. Ada 40,000. Orang kira apa? Jebu tu saja. Dalam majlis dia ada apa? 40,000. Yang ni adat kesir kita. Pen tu? Bukan yang dakwat tu saja. Bukan dakwat. Mana? Ha? Orang tu. Tak, maksudnya apa? Bekas tu ada 40,000. Apa maksud 40,000? Dia ada beg kan? Mana boleh? Ha? Bukan. Setiap orang yang nak mengaji, dia akan bawa dia buat pen dengan pen dia. Sama? Kemudian apa? Masing-masing bawa. Jadi orang nak buat kiraan, macam mana nak kira apa? Bilangan orang yang masuk tu.
Orang kira daripada sudut, orang tengok apa? Bukan tengok kepala, orang tengok apa? Tengok dia, dakwat tu berapa? Yang bekas dakwat tu berapa? Bekas dakwat ada berapa? Ada 40,000. Dan adakah setiap orang bawa satu bekas dakwat? Tak. Kadang-kadang share orang. 2-3 orang. Yang dikira tu bukanlah pen. Yang dikira tu adalah bekas dakwat. Lagi pula bukan bawa bukan dapat. Ha? Lagi pula yang main tu pun bukan semua bawa Ramai dapat. lagi. Ayo. Masih ramai lagi ya? Ramai lagi. Masih ramai lagi. Kalau ada bekas dakwat ada 40,000, tak campur dengan apa? Dengan yang pen tersebut. Sebab pen tu yang menandakan apa? Setiap orang. Sedar ramai lagi ya? Boleh jadi apa? 2-3 kali ganda. Tamam? Tapi yang dikira apa dia? 40,000. Mahbarah. Dan kemudiannya apa dia? Dia butanya asal ke Dariran. Dariran ni maknanya buta daripada kecil. Kita nafi buta. Nabi buta. Bukan menafi buta. Macam hadis main mantik pula. Faham tak? Taib. Ada orang bagi apa? La tuqaddir majlisana bi ilmil kalam. Tak? Jangan mengutari majlis kami dengan apa? Yang menyebutkan falsafah wal kalam. Ini majlis hadis. Faham? Taib. Ala kulli hal, berkenaan dengan kitab As-Sunan Abu Muslim Al-Kashi ataupun Kashi, kitab ini tak dijumpai. Betul. Tak dijumpai. Tamam? Ha? Jadi tak dijumpai, tak dicetak pada hari ini. Jadi kewujudan kitab ini wallahu taala a'la wa a'lam. Sudah macam tu tu. Dulu. Yang Bukan yang ni mana tak ada tulis, tak jumpa. tapi ada dalam kitab lah hari ni. Hadis ni maksudnya Al-Imam Al-Ijlu ni macam yang sebut, dia ambil daripada yang sebelum dia tak. Qala'i. Jadi salah seorang tu jumpa dia Sunan di Abi Muslim Al-Kaji. Tapi adakah hari dicetak? Setakat pengetahuan tak dicetak. Bukan muzawarah ni. Ha? Bukan muzawarah. Bukan Muzawarah. Muzawarah tu ada kemudian berlaku penipuan. Yang ni tak dijumpai. Tapi yang ni sabit dalam hadis ya, dalam kitab tu sabit ya. Ayo sabit, insya-Allah sabit. Faham? Dikatakan bahawa saya dalam Syiar Alamin Nubala mengatakan ketika mana Allah SWT orang selesai membacakan Sunan Abi Muslim Al-Kaji di atas musannif rahmatullahi alaih, mereka apa? Musannif melakukan makdubah. Makdubah ni apa dia? Makan-makan. Ini menunjukkan kepada apa? Dituntut juga melakukan apa? Makan-makan ketika khatam kitab. Faham tak? Dituntut. Kerana apa? Di sini dia bila mereka selesai daripada baca Sunan di atas Imam Abu Muslim Al-Kaji, tok guru tu sendiri Muslim Al-Kaji buat makdubah. Makdubah makan-makan yang mana qadaran dia buat keluar duit adalah alfa dinar, 1,000 dinar, duit mah. 1 dinar apa? Tadi ada berapa? 1,400 darabkan dengan 1,000. Yang ni kan Kaya orang ni. Hiyo kaya Syekh, faham tak? Yunfiq wala yakhaf. Infak seolah-olah bahawa esok tak hidup dah. InsyaAllah. La ilaha illallah. Ha tak? Dan pernah bila mana Abu Muslim Al-Kaji membacakan hadis, apa dia? Bila mana dia baca hadis, dia infak dengan apa? 1,000 dirham, duit perak. 10,000 duit dirham, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kitab. Ha, Kata orang talim. InsyaAllah. InsyaAllah. Ha tak? Boleh nak dia berapa ribu? Dia nak. 1,000. Nawi. 1,000. 1,000. 1,000 Yang dia kalau dia mengajak hadis, dia akan bersedekah dengan apa? 10,000 dirham. Duit perak. Ini kan ghani ya. Kan yo kita. Tamam? Baik. Sampai situ saja. Jadi jangan lupa apa yang berlaku pada al-musannif rahmatullahi alaih. Tengok sekali lagi. Bi fathil kaf wa tasydid as-sin al-mu'jamah nisbatan. Kerana nisbah kepada qaryah min a'mali Jurjan. Dan ini dia yang disebut oleh musannif rahmatullahi alaih. Al-Kashi. Wa huwa, dan bermula ia mana? Al-Imam Abu Muslim Al-Kashi, Al-Imam Abu Muslim. Jadi betul tak sini? Sini betul. Wa yuqalu Abu Zur'ah. Dia kata dikatakan Abu Zur'ah. Yang ni apa? Dicampur dengan atas. Jadi dia menyangka bahawasanya bagi musannif ada dua kunyah. Sedangkan hanyalah satu sahaja. Iaitulah Abu Muslim. Hatta yang atas ni pun hanya satu kunyah saja. Iaitu apa? Abu Zur'ah. Jadi berlaku khaltun lil musannif. Yang ni apa? Dia menyangka yang atas. Faham tak? Tiba-tiba dia kata, itulah Abu Zur'ah itu ada satu lagi nama, itu Abu Muslim. La. Yang atas ni hanya satu saja, Abu Zur'ah.
Bas, satu kunyah saja. Bila khilaf? Kita tahu salah betul je. Habib Muslim, sunnah Habib Muslim. Tu, tengok lepas tu. Abu Zur'ah Muhammad bin Yusuf. Betul? Dia kata ada dua nama. Jadi apa musannif rahmatullahi alaih mendakwa ada dua kunyah. Abu Muslim, Abu Muslim, Abu Zur'ah. Sebab apa berlaku ni? Sebab kenapa berlaku nak bagi tahu? Sebab yang belakang tu dapat Al-Kashi. Yang berlaku tu Al-Kashi. Jadi apa dia? Bila mana musannif nak sabitkan bagi Abu Zur'ah Al-Kashi sunan ni, dia kena sebut apa? Abu Muslim, kerana sunan terkenal dengan perkataan apa? Sunan karangan Abu Muslim. Jadi dia kata ada dua kunyah. Khalat ya Syekh. InsyaAllah. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Yusuf bin Muhammad al-Junaidi. Tamam? Kama nabbaha ala zalik al-syarih. Rahmatullahi alaih. Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Al-Kashi. Al-Kashi imma nisbah kama yaqul al-musannif ataupun nisbah kepada apa? Jaddihil a'la. Tak. Ni daripada Al-Kashi yang apa? Al-Kashi yang atas ni kan? Al-Kashi yang atas ni bukan nisbah pada datuknya. Yang nisbah pada datuk daripada nombor 2. Abu Muslim. Qala fi sunanihi. Bayangkan ni baru kita bahas tu nama. Lagi 300,000 nama lagi. Yang ni kalau nama macam ni bahas. Bayangkan nak kena kenal lagi 300,000 orang lagi, 400,000 orang lagi untuk bawa mengetahui ilmu hadis. Sebab tu kata Maulana Syauqi hafizahullah taala sebut kena, kalau bersibuk dengan bidang rijal ni saja, fiqh atau tinggal. Tak ada duk fikir orang, duk kenal nama orang. Fulan ni, datuk dia siapa, tok dia, anak dia siapa, cucu dia siapa, kenal-kenal habis belakang. Jadi hidup dalam keadaan kenal apa? Perawi-perawi. Syekh jadi bawa menyebar. Itu kata payah nak himpun apa? Hayat. Boleh himpun dua benda, fiqh wal hadis. Mana satu lagi? Zaman sekarang. Kata Muhib bah. Apa ingat Muhib kata apa? Tak ada mufti tau zaman sekarang. Dia Ulama hadis. Kalau dimaksudkan ulama ul hadis daripada sudut riwayat hadis, tu banyak lah. Allah, masalan dekat Kedah tu apa panjang Zuddin hafizahullah taala wa taala bagaah. Panjang Zuddin Gajah Mati. Lagi siapa lagi ya? Yang bab isnad ni ramai. Baru ni apa yang baru keluar Filfilani. Filfilani apa nama? Pulau Pinang ni. Allahumma salli alaihi. Ada seorang ustaz tu. Kenal juga bahawa al-marhum Syekhuna Ustaz Zaidi hafizahullah al-marhum rahmatullahi alaihi Ustaz Zaidi bersama juga sibuk dalam bab isnad. Adapun dalam bab rijal lah, maksudnya bab mengenali perawi-perawi ni, yang anda kenal tu lah, guru anda tu lah, Ustaz Syauqi. Anda kenal, tu lah anda kenal, tak? Beza anda apa? 3-4 tu. Tu. Dia mudah lagi, faham tak? Anda baca dengan dia apa? Rafa' wa takmim, isti'adah wal hasbalah, dan juga sebahagian muqaddimat Ibn Salah. Tak lain tak tahu, ramai lagi rasa tapi tak kenal. Berapa hadis lain? Lain. Tak? Lain. Ngapai hadis? Lain. Musnid ni mana? Musnid tu ada sanad. Hani an-nuqat, bahas perawi. Adakah makna semua orang yang boleh ada sanad atau riwayah, faham tak? Makna kata boleh bahas perawi. Mana ada? Kalau nak dekat sanad apa dah? Ya Allah. Nak sanad al-Bukhari, sanad Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Mawjud. Tamam, ambil. Just nak. Faham Syekh? Dia boleh bahas tak? Tak lah, faham tak? Qala fi sunanihi fi babi fadli sadaqah. Berkatalah oleh ia mana? Ya Abu Muslim kama yadda'ihi al-musannif. Fi sunanihi, pada sunannya. Fi babi fadli sadaqah. Pada bab kelebihan sedekah. InsyaAllah. As-sadaqah dengan makna apa? Pemberian dengan qasad apa? Mendapatkan pahala. Tamam? Ni qasad kan apa? Qasad nak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbeza dengan apa? Dengan hibah. InsyaAllah. Wa huwa, dan bermula ia mana? Ia al-hadis fi babi fadli sadaqah. Balik domir gitu. Duduk guru balik domir gitu. Dia kata dengan riba. Hibah ni pemberian untuk memuliakan seorang. Hadiah. Macam hadiah.
Tapi ada beza di antara tiga-tiga tu. Tengoklah Hasyiatul Baijuri. Tak istihdar sekarang. Apa? Apa nak? Pemberian untuk memuliakan orang. Menjaga kawan. Tu hadiah saya ingat lah. Tukar tiga tu. Imma hadiah atau hibah. InsyaAllah. Dan kata para ulama, nak kira afdal, sadaqah afdal. Faham tak? Kerana bahawa memang qasad kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wahwa dan bermula ia mana? Al-hadith fi babi fadli sadaqah. Al-hadith fi babi fadli sadaqah. Hadis pada bab lebih astaqah. Al-hadith fi babi fadli sadaqah. Awwalu thulathiyatihi. Awal sulasiyatnya Abu Muslim. Apa makna al-thulathi, Syekh? Thulathiyat. Jangan faham thulathi mujarrad tu. Buat asas tasrih. Al-thulathi apa, Syekh? Al-thulathi ma kana bainahu wa bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathatu ashkhas. Al-thulathi di sisi para ulama hadis dengan makna di antara dia dan juga Nabi 3 orang. Tamam? Apa makna al-thulathi? Bainahu wa bainar Rasul kam? 3. Thulathi, kemudian jamaknya thulathiyat. Thulathi apa dia? Di antara ia dan juga Nabi berapa? 3 orang. InsyaAllah. Jadi ini menunjukkan kepada apa? 3 orang menunjuk kepada ketinggian sanad. Mana dia jamu nak 3 orang? Ha? Ada 3 orang kan? Yang mana? Sebelum-sebelum ni. Ni. Razak. Ayuh, tapi Abdul Razak wafat bila? Yang ni wafat bila? 3 orang kan? Ayuh. Sebab itulah contohnya zaman Al-Imam Malik. Faham tak? Ghalib zaman Imam Malik, kan Imam Malik kan awal. Ghalib zaman Imam Malik 3 orang perawi. Maka Imam Malik ada sanad sebahagian hadis yang tinggi 2 orang je. Dipanggil hadis apa? Sunai. Sunai apa dia? 2 orang. Jadi bahawa menunjuk bahawa sanad yang tinggi. Kalau di zaman Al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala ghalib perawi apa? 4 orang. Tapi sebahagian dia ada sanad yang tinggi apa? 3 orang. Dipanggil apa? Sulati. Sebahagian zaman dia lepas tu ghalib 5 orang. Tiba-tiba dia ada sebahagian hadis apa? Dia dapat riwayat yang tinggi. Rubai. 4 orang. Ada dia 3 orang Nabi. Aywa. Dia 3 orang Nabi. Sah. Tamam? Tengok sini ya, 3 orang betul tak? Jadi Abu Amr bin Muhammad al-Uthmani, Abdullah bin Nafi al-Ansari, Jabir bin Abdullah. 3 orang. Jadi menunjuk bahawa sanad yang tinggi. Dan sanad yang tinggi lebih afdal daripada sanad apa dia? Sanad yang rendah. Sebab itu kata para ulama, musafir kerana menuntut sanad yang tinggi, hukumnya sunat. Jadi anta dah mengaji dah dengan seorang syekh. Kemudian anta nak pergi sana tu, ilmu dah ada dah. Pergi sana untuk apa? Untuk ambil sanad yang tinggi. Kerana apa? Di antara anta dengan Syekh Fulani masalan, sanad Bukhari yang mengaji dengan guru ni, ada apa? 15 orang. Anta dengar kat Turki sana, ada 12 orang. Tak apa, pergi sana. Tamam? Ana ambil dengan Syekhuna Alamah Syekhul Judahi, ijazah Bukhari 9 orang. Tengok sini. Daripada Syekh kepada apa? Kepada Al-Bukhari rahmatullahi alaih, Imam Bukhari 9 orang. Tapi 9 orang tu katanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sebut dalam ta'liqat dia bahawa ini beliau sanad apa? Makzub. Ada orang yang reka sanad, nak bagi sanad terlampau tinggi, dia pun reka orang. Dia kata orang ni hidup sama 300 tahun. Yang ni bahawa supaya apa? Sebab kemegahan tau bila kita sanad kita tinggi. Jadi tu yang apa? Reka be. Ana ngaji dengan Syekh ni dia boleh lompat sana terus. Faham tak? Ya qadha. InsyaAllah Syekh nak. Baik, jadi awwalu sulasiyati maksudnya apa? Awal sulasiyatnya. Bermaksud dalam kitab dia ni, sunan dia ni, banyak hadis-hadis apa? Yang sulasi. Maka ini hadis ialah awal sulasinya. Tamam? Baik. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dhaka alladhi qad nazala. Lagi sikit orang, lagi tinggi sanad. Tu kaedah. Setiap kali sikit orang, itu makna bahawa sanad lagi tinggi. Faham kaedah tak? Masalah hantar kepada siapa? Imam Bukhari sanad hantar masalah 16 orang. Faham tak? Tiba-tiba adik hantar, ambil sanad Bukhari juga. Berapa orang? Dia kata 13 orang. Mana lagi banyak? Hantar ke adik hantar? 16 banyak. Ha? 16 banyak. 16 banyak.
Kata para ulama, tiap-tiap kali banyak, itu menunjuk pada sanadnya turun. InsyaAllah. Sanad tinggi dia, kurang orang. Faham tak? InsyaAllah nanti kita baca mustalah. طيب قال الشيخ رحمه الله وبالسند إليه أو أقول بالسند إليه قال حدثنا عمرو بن محمد العثماني قال حدثنا عبد الله بن نافع الأنصاري أنه شوف أخبره واتي دومين أبو جنة أنه أخبره أنه هو بلي منا عبد الله أخبره هو بلي منا عمرو سوري أنه هو منا عبد الله أخبر عبد الله هو بلي dia Amru. Siapa yang mengaji dengan siapa? Amru yang mengaji dengan Abdullah. Maka Abdullah memberitahu ya Abdullah akannya yang mana? Ya Amru. Faham betul? Baik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ni Jabir bin Abdullah yang kita baca Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man ahya ardan maytatan falahu fiha ajrun wa ma akalatil afiyatu minha fahuwa lahu sadaqah. Man ahya terjemah dulu. Man ahya, barang siapa yang menghiduplah oleh ia man. Man ahya, barang siapa yang menghiduplah oleh ia man ardan, akan satu tanah. Maitatan, apa dia? Yang mati. Falahu fiha ajrun, maka baginya man fiha, padanya ardun maitah tu ajrun, ganjaran. Maitah, sorry. Syuf ya Maulana. Di sini hadis ini ialah menjadi hadis fiqh kepada satu masalah dalam bab fiqh, namanya Ihya'ul Mawat. Hadis ni dalil atas apa? Ihya'ul Mawat. Mengaji, siapa yang mengaji dah Ihya'ul Mawat? Di dalam bab muamalat. Ihya'ul Mawat, Syekh. Sengaja dah? Lagi. Yajuzu lil muslimi ihya ma qadar إذ لا لملك مسلم به أثر. تمام؟ بما لإحياء عمارة يعد ويختلف الحكم بحسب من قصد. dipanggil bab fiqh Ihya'ul Mawat. Apa makna ihya? Dan hadis ini adalah dalil bagi Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat bermaksud menghidupkan tanah yang mati. Apa makna tanah yang mati? Yakni tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun. Bahasa kita tanah yang belum diterokah. Maka tanah yang belum terokah tak? Kita masuk, kemudian kita mengimarahkan dia. Apa maksudnya? Masalan, kita tebah, kita buat rumah. Tebah, kita buat pondok. Tebah, kita buat kebun. Aywa. Maka Ihya'ul Mawat, jika dilakukan oleh seseorang, yakhtaliful hukmu bihasbi man qasad. Berbezalah. Hana buat kebun ke, hana buat rumah ke. Faham tak? Maka tanah tersebut menjadi hak milik kita. Bila tak boleh tanah? Lah semua kerajaan punya. Sebab satu. Tamam? Kita jawab pasal kerajaan. Lagi jadi bawah jadi guna. Brung. Gitu. Faham tak? Baik. Ihya'ul Mawat, Syekh. Apa Ihya'ul Mawat ini? Ihya' menghidupkan. Al-Mawat dia. Tanah yang tak ada milik, tanah yang belum diterokah, tanah yang tidak ada hak kepunyaan siapa-siapa. Maka apa dia? Maka kita masuk dalam tanah tempat tersebut, tak ada orang lagi. Kita pun pacak tiang, kita buat rumah, maka kita dikira menghidupkan tanah yang mati. Maka hak milik kita. Bila hak milik kita, boleh jual, boleh apa? Boleh hibah, kemudian boleh bagi waris kat anak cucu sampai habis. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan Ihya'ul Mawat. Mana dalil ni? Man ahya ardan maitatan falahu fiha ajrun. InsyaAllah Ihya'ul Mawat.
Taib. Satu pun kata, lah ni tak boleh dah. Kerajaan dia blok habis semua. Faham tak? Tapi ada orang Felda buat itu. Faham tak? Sebelum ni. Tapi lah tak boleh saya buat kerja itu. Tapi Rohingya lepas. Ya Allah, aku telah menang tau. Faham tak? Syuf. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, Ihya'ul Mawad jadi milik. Yang ni kerana Nabi SAW membenarkan Ihya'ul Mawad. Adapun mazhab Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah, diri al-Imam Abu Hanifah tu sendiri, seperti yang disebut oleh Dr. Salim Abu Asih hafizahullah taala, dia kata Nabi SAW membenarkan Ihya'ul Mawad bukan semata-mata dasar Nabi sebagai Nabi lagi pula Rasul, tapi atas dasar Nabi seorang pemimpin. Apa anda faham saja? Nabi membenarkan Ihya'ul Mawad kerana atas dasar Nabi seorang pemimpin. Madinah saja. Bukan. Maksudnya apa? Yang boleh memberikan izin untuk Ihya'ul Mawad dan jadi hak milik adalah pemimpin kerajaan. Faham tu? Yang ni al-Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang Ihya'ul Mawad mestilah dengan izin imam pemimpin barulah sah jadi hak miliknya. Khilafan li Abi Yusuf wa khilafan li Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Sebab tu dia kata apa? Ini kalam al-Imam Abu Hanifah. Kerana apa? Nabi sebut tak ada dasar seorang apa? Pemimpin. Maka jawab soalan dia mudah. Kerajaan blok habis semua. Alah, mazhab Abi Hanifah. Boleh lah. Ha? Nak balah tanah kerajaan. Mana boleh? Ha tak? Kerana apa? Kerajaan dah blok habis semua. Alah, boleh ke lah ni? Kalau kita pakai Berebut mana berebut? Ha? Kata kita berebut dengan kerajaan. Siapa yang duduk siapa? Syuf, Syekh. Pertama sekali, masalah ni khilaf, betul tak? Tayyib. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum seorang pemimpin mengangkat khilaf. Habis tu selesai. Ini la Syafi'i wala Maliki wala Hanafi wala Hanbali. Hakim kata gitu, hakim kata gitu. Yarfa'ul khilaf. Oh, dia ada derajat lah. Apa? Derajat ada derajat tinggi je lah. Nah, dia Ha? Tak. Dah syarat. Ha tak? Oh kalau gitu, pakat keluar habis. Buruh habis. Ha tak? Serang, mana ada pemimpin adil? Selah mana cari Umar Abdul Aziz? Syekh. Ha? Internet dah boleh Azim. Ha tak? Kami duduk sekolah. siapa ni? Muhid kata. Dia tak ada. Mereka tak. Ulama betul tak? InsyaAllah. Jadi, soalan dia kata kita berebut dengan kerajaan. Tak boleh. Pasal apa? Kerana hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kerajaan dia tetapkan mengangkat khilaf. InsyaAllah. Selagi mana apa? Bukan benda tu maksiat. Kalau ni tanah yang kosong ialah tanah dia. Ni kerajaan. Sebab apa? Kerajaan tak bagi izin siapa untuk terokok. Tak boleh. Dulu tak boleh. Zaman Dulu zaman dulu tak ada larangan. Nabi tak? Dulu tak ada larangan. Bila yang ni? Ada dulu dia bawa warta tu. Selagi. Dulu dia buat macam mana kat Feda? Tahu tak apa nama Nabi? Dia buat Feda tu. Dia terokok dulu. Lepas tu boleh beritahu kerajaan. Dia umum. Dia umum tak? Jabat-jabat dia umum. Siapa-siapa rokok hak tebah jadi milik. Ada sekarang lagi? Tak ada. Dulu. Depa setengah dia perangai dia. Perangai dia macam mana? Orang ada dia nak cerita daripada setengah orang lama. Dia gini ni, depa terokok dulu. Faham tak? Lepas habis terokok baru dia apa? Bagi tahu kerajaan. Lepas tu baru hasil apa? Ditolak ke kerajaan sikit. Biarlah. Ha tak? Hak tu dia. Ala mazhab Syafi'i pun na'am sahih. Ala mazhab Abi Hanifah na'am sahih. InsyaAllah. Jadi kalau anda nak kata, ana mazhab Syafi'i. Kah. Ha tak? Terokok belakang tu. Ha tak? Terokok belakang ni. Ha tak? Mazhab Syafi'i dia kata. Berat gitu. Ha tak? InsyaAllah Syekh. Tayyib. Jadi di sini Nabi SAW memberi galakkan untuk bahawa menghidupkan bumi mati. Tengok sekali ibarat. Man ahya. Siapa yang menghidupkan. Ardan. Satu bumi. Yang mati. Yang mati tak ada milik. Tak diterokok. Falahu fiha ajrun. Baginya nyaman itu fiha padanya ardu mayita ajrun. Ajrun apa dia? Ganjaran. Tayyib. Apakah ganjaran tersebut? Ganjaran murad daripada sini kata Al-Imam As-San'ani rahmatullahi alaihi at-tanwir. Yakni muradnya ialah boleh pahala. Ajrun yakni apa? Boleh pahala. Tayyib. Ada ihtimal dua. Dua ihtimal. Dapat pahala ni sebab apa? Ihtimal yang pertama, dapat pahala tu kerana apa?
Kerana bila dihidupkan akan tempat tersebut, maka binatang-binatang boleh ambil manfaat. Tamam? Binatang-binatang dia boleh ambil manfaat. Maka boleh tak pahala? Boleh. Jadi anda buat kebun. Kemudian binatang-binatang apa? Yang lain boleh tumpah makan. Maka fiha ajrun. Jadi boleh pahala sebab apa? Sebab manfaat itu dapat kepada binatang-binatang yang lain. Begitu juga kepada apa? Masalah manusia. Faham tak? Kita buat kebun. Lepas tu apa dia? Bini kita makan. Cucu kita makan. Boleh juga pahala. Faham betul? Jadi pahala sebab apa? Sebab ada manfaat bagi orang yang lain. Tamam? Itu ihtimal yang pertama. Dan ihtimal yang kedua, bahawasanya boleh pahala kerana diri menghidupkan tersebut. Menghidupkan bumi yang mati itu boleh pahala dah. Walaupun tak ada orang ambil manfaat. InsyaAllah. Boleh? Taib. Syuf. Jadi apa dia? Ihtimal imma kerana apa? Orang ambil manfaat ataupun bahawa diri ihya tu boleh pahala. Maka kalau faham daripada yang kedua ni bahawa diri ihya itu adalah sunat. InsyaAllah. Yang ni apa dia? Sunat walaupun tak ada orang beri manfaat. Taib. Mana yang lebih kuat? Ihtimal yang pertama ke yang kedua? Jawapan ihtimal yang kedua. Kerana apa? Tengok depan. Dalilnya depan. Ihtimal yang kedua lebih kuat. وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. وَمَا, dan bermula barang. أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ, yang makanlah. Al-'afiyatu, oleh apa dia? Al-'afiyatu. Al-'afiyah, terjemahan guru, yakni yang menuntut rezeki. Yang menuntut rezeki. Apakah perkara yang menuntut rezeki itu? Sama ada insan, burung, binatang, tak kira lah. Sebab tu kata Imam As-San'ani, al-'afiyah at-tuyur wal-wuhush. Yang menuntut rezeki itu apa? Burung, binatang buah, manusia, dan bermula barang yang mana makanlah oleh yang menuntut rezeki. Minha, daripadanya, yang mana? Ard mayyitah. Ard mayyitah. Fahuwa lahu sadaqah. Maka bermula ia ma akalat tu. Lahu, baginya man. Sadaqatun, sedekah. Dikira sedekah. Apa yang binatang makan daripada kebun dia tu, maka dia dikira sedekah, boleh pahala. Kata San'ani rahmatullahi alaih, wa illam yaqsid tasadduqa biha, walaupun dia tak niat sedekah dengan dia. Yang ni tak niat, dia buat, lepas tu ada binatang. Kata, haram binatang ni mencuri makan. Faham tak? Boleh pahala tak? Boleh pahala. Tamam, insyaAllah ni. Jadi ihtimal yang kuat yang mana? Falahu fiha ajrun ni, ganjaran sebab apa yang hadis ni? Sebab bagi orang makan ke, ataupun sebab diri ihya tu? Diri ihya. Sebab apa? Al-'atf yaqtadi al-mughayar. Hak tadi Nabi sebut apa? Ganjaran sebab hidupkan so. Ganjaran sebab binatang memakan so. Wal-'atf yaqtadi al-mughayar. Tamam? Hadha huwa al-hadis. Kemudian akhir syai', Al-Imam As-San'ani At-Tanwir, dia buat mafhum mukhalafah. Kalau menghidupkan bumi yang mati, boleh pahala. Apa mafhum mukhalafah? Mematikan bumi yang hidup, boleh dosa. Man, dia kata apa? Amahata ardan hayya falahu fiha ithmun. Mafhum mukhalafah. Sesiapa yang mana mematikan bumi yang hidup, maka boleh dosa. Kerana apa? Kerana mafhum mukhalafah dan kerana Nabi SAW melarang daripada membuang harta.
Mana ni contohnya? Mana apa dia? No ni. Mana kata bumi tersebut, bumi dia yang beli kat dia, dapat warisan kat dia. Tak? Dia tak jaga. Jadi semua sama. Asalnya subur, kemudian jadi apa? Jadi asalnya subur jadi apa? Semua sama. Sebab tak jaga, maka hukumnya berdosa. Kena dengan sebab apa? Mafhumul mukhalafah. Dan yang kedua, kan Nabi SAW larang daripada membuang harta. Maka di sini kita boleh kiaskan bahawasanya barang-barang yang bermanfaat, yang mana boleh diguna pakai, kemudian kita melingkupkan dengan dia dengan cara tidak memakai, maka hukumnya berdosa. Television tak dengar? Yang ni barang tersebut boleh pakai, tapi tak guna. Motor pun termasuk lah. Kau tak masuk. Yang ni apa? Faham dah. Pondok sekali. Pondok, baju, apa semua sekali ni. Hendaklah apa? Dihidupkan, diguna pakai. Jika dibiarkan maka rosak, falahu fiha ithmun. Tamam? Man ahmala ardan hayyah wa aslaba ardan amirah, innahu ya'tham. Boleh faham? InsyaAllah. Jadi bahawa ulama tak ada siapa yang Terbalik kan? Siapa yang mematikan hidup bumi yang apa? Sesiapa yang mematikan bumi yang hidup, maka apa? Baginya itu padanya dosa. Kalau nak arah, man amata ardan hayyah. Man amata ardan hayyah falahu fiha ajr. macam mana kerajaan mematikan bumi hidup? Mematikan bumi hidup yang ni apa? Makna kata bumi tersebut subur. Maksud bumi yang hidup ni apa? Subur. Kemudian apa? Dibiarkan bumi tersebut. Dia biar. Tak terurus. Hutan-hutan lah. Orang nafsu. Hutan-hutan. Dia orang punya ke? Kerajaannya. Dia Al-Sana'ani rahmatullahi alaih, dia kata apa? Bumi tu dah hidup. Dah subur dah. Kemudian kita biar dia. Kita mematikan dia. Itu yang berdosa. Tapi kalau boleh dapat kat kita beli semut samun, tinggal semut samun, biar pergi. Kan ada dosa apa? Sebab memang tak subur. Sekarang ni kita dapat dalam bentuk subur. Dapat bila pok kita warisan. Faham tak? Macam kebun. Kebun buah tu. Kita biar tu. Biar buah mati. Al-kalam Sana'ani haram. Dia sibuk lah. Ha? Macam kebun banyak. Dia sibuk buat je. Allah rubbama ada uzur baginya. Tapi ada uzur. Apa dia? Lagi sibuk motor tak tengok mana dulu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jumpa seorang dia tengok tanah luah. Ni apa tengoklah filem Sayyidina Umar sebut. Ya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah tengok satu tanah yang luah. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, ni siapa punya ni? Dia kata fulan bin fulan. Akhirnya dia panggil, wahai fulan bin fulan, ni tanah luah-luah ni. Dia kata tanah yang luah ni aqta'ani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi tanah yang luah banyak-banyak ni Nabi yang bagi. Sayyidina Umar kata, hang Nabi bagi banyak-banyak, hang buat separuh lah. Sebab apa? Ni berluah. Dia 1/3 dia buat. Dia imarahkan 1/3. Tak Sayyidina Umar kata apa? Dia kata aku nak beli 2/3 ni aku nak beli. Kawan hangat tu ni Nabi wafat dah. Faham tak? Ada lagi yang datang, ada lagi tu. Aras. Lagi. Tengok demo ni berat dah. Mata layu. Kuyuk. Masuk zaman sahabat. Nah. Boleh. Boleh dah. Mimpi boleh dah. Mari. Masuk dulu. Masuk zaman sahabat. InsyaAllah. Yani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia tengok bila mana satu tanah yang luas, yang luas, kemudian apa tak diimarahkan. Dia tengok ni tanah siapa? Ni tanah apa? Si fulan bin si fulan. Ni Nabi wafat dah. Kemudian dia buat imarahkan 1/3 saja. Ini maksudnya banyak lagi, luas lagi. Sayyidina Umar tanya kenapa hang tak imarahkan? Dia kata tak boleh, tak sempat. Pasal apa ada masa untuk hak ni ya. Kemudian Sayyidina Umar kata apa? Aku nak beli 2/3 ni, aku nak bagi pada fuqara masakin. Orang lain nak imarahkan. Dia kata tak boleh. Pasal apa? Rasulullah dah bagi kat aku. Sayyidina Umar kata Rasulullah bagi sebab apa? Sebut supaya dia imarahkan. Sayyidina Umar tarik balik. Dia kata emma dua. Hang imarah semua ataupun kau ambil sebahagian. Maka Sayyidina Umar tak kira. Dia elakkan perbuatan Nabi kerana apa? Kerana untuk tujuan imarah. Sayyidina Umar tak sentuh. Sayyidina Umar sentuh. Tak.
insyaallah. الكتاب الثاني والعشرون السنن للإمام سعيد بن منصور رضي الله تعالى عنه وارضاه. Mak tak ada mak. Ya